Kemudian kita masuk kepada satu peristiwa terpenting yang dikenang selama-lamanya, yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim dalam banyak ayatnya, iaitulah Ghazwatu Badrinil Kubra, peperangan Badar terbesar. Yuzkaru fihi mulakhasu waq'ati Badrin as-saniyah. Jadi disebut di sini ringkasan, sedangkan pendetailannya banyak. Ini antara peristiwa yang boleh didetailkan sesungguhnya. Kerana banyak ayat-ayat Quran yang menyebut dan mengabadikan pelajaran daripada peristiwa ini. Jadi Badar ini Badar kedua. Sebenarnya Badar pertama telah berlaku sebelumnya. Nabi perjalanan dia sebelum ini semuanya kawasan itulah. Daerah Badar. Yambuk tak jauh daripada Badar. Usyairah tadi pun tak jauh daripada Badar. Abwa yang walaupun tidak dicatatkan di sini, satu peperangan juga yang disertai Nabi SAW pun berlaku di daerah ini juga. Ini kawasan pantai berlaku. Kawasan pantai ini kawasan panas ketika itu. Kerana pasukan-pasukan dagang Quraisy dia tidak lalu jalan utama. Kerana jalan utama terpaksa melalui di pinggiran Yasrib, di pinggiran Madinah. Itu jalan kebiasaan mereka. Tapi kali ini Nabi telah berada di situ. Jadi bagi mereka itu kawasan bahaya. Jadi mereka pilih jalan pantai. Nabi pun ketika jihad yang pertama, disitulah kawasan intipan dan kawasan serangan yang dilakukan Nabi SAW kepada kaum musyrikin, terutamanya pasukan-pasukan dagang mereka ke Syam. Wahia al-waq'atul azimatul lati farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil. Ini satu peristiwa besar, dinamakan Quran sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an, Hari Furqan, allati farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil. Tuhan pisahkan di antara kebenaran dan kebatilan. Kalau selama ini Furqan hanyalah dalam kertas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kali ini Furqan di medan. Dalam bentuk orang. Mereka yang menyertai ahlul haq dan ahlul batil. Wa a'azzal Islam, memberi kemuliaan kepada Islam, wa damaghal kufra wa ahlah, dan menghancurkan kekufuran dan ahli kekufuran. Wa dzalika annahu lamma kana fi Ramadan min hadhihi as-sanati as-saniyati balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'iran muqbilatan min asy-Syam suhbat Abi Sufyan Sakhr bin Harbin fi 30 atau 40 rajulan min Quraisy. Kisahnya bermula apabila sampai kepada pengetahuan Nabi bahawa satu pasukan dagang besar tiba daripada Syam, siap dah berniaga, akan bawa barang dagang daripada Syam pula, dipimpin oleh Abu Sufyan, namanya Sakhr. Kumpulan ini besar, 30 hingga 40 pasukan dagang. Wahia irun azimah, itu dianggap pasukan dagang besar. Tahmilu amwalan jazilatan li Quraisy, bawa keuntungan harta banyak untuk Quraisy. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas lil khuruj ilaiha. Jadi Nabi kali ini menggalakkan orang supaya keluar ke peperangan ini. Wa amara man kana dhahruhu hadiran bin nuhub wa lam yahtafil laha ihtifalan kabira. Jadi Nabi perintahkan siapa yang nampak hadir bangkit. Walaupun Nabi tidaklah orang kata bersungguh sangatlah, taklah kejut semua sekali. Setakat yang ada keluar. Illa annahu kharaja fi 300 wa bid'ata asyara rajulan. Jadi keluarlah 300 orang lebih. 300 lebih-lebih 311 di samanin khalawna min Ramadan. Masa itu dah bulan Ramadan. 8 Ramadan. Ramadan pertama Nabi SAW tahun kedua Hijrah. Istakhlafa alil madinati wa ala salati bina Ummi Maktum.
Tak ada yang ditinggalkan. Pembesar-pembesar, yang adanya orang buta je, muazzin Nabi SAW, Abdullah ibnu Ummi Maktum, menjadi ketua Madinah bagi pihak Nabi SAW dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Falamma kana birrawha radda Aba Lubabah bin Abil Munzir wasta'malahu 'anil Madinah. Bila tiba di Rawha, Rawha tengok bawah tu, qaryatun ala lailataini minal Madinah. Satu kampung, perjalanan jalan kaki pada waktu itu 2 malam. Nabi pulangkan seorang namanya Lubabah untuk menjadi ketua di Madinah. Kerana Abdullah bin Maktum seorang yang buta. Jadi Nabi fikir bahawa Lubabah ini perlu pulang ke Madinah menjadi ketua. Walam yakun ma'ahu minal khayli siwa farasin lizubair wa farasin lil Miqdad wa minal ibili sab'una ba'iran ya'taqibu rajulan. Tengok tu, miskin kumpulan Nabi SAW. Unta ada 2 ekor, kuda ada 2 ekor je. Kuda Zubair dan kuda Miqdad. Unta pula ada 70 unta. 300 orang tapi unta ada 70. Terpaksa bersilih ganti. 2 orang, 3 orang. Fa'aksar alal ba'iril wahid. Jadi 2 ataupun 3 orang bersilih ganti dengan satu unta. Wadafa'a sallallahu alaihi wasallam al-liwa ila Mus'ab bin Umair. Bendera besar hari itu dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Warayatul wahidata ila Ali ibn Abi Talib. Satu bendera kecil diserah kepada Ali. Warayatul ukhra ila rajulin minal ansar. Satu lagi bendera seorang ansar yang pegang. Wa kanat rayatul ansar yawma idzin bi yadi Sa'd bin Mu'az. Bendera ansar pada hari itu dipegang oleh penghulu mereka Sa'd bin Mu'az. Wa ja'ala ala saqati Qais ibn Abi Sa'sa'ah. Kemudian saqah, ini orang kata teknik peperangan kuno lama dululah. Iaitulah ada saqah. Saqah maknanya pasukan belakang. Yang tidak ramai, yang kerja menjaga pasukan daripada belakang dan juga mengutip barang-barang yang tertinggal. Waktu itu saqah dipimpin oleh Qais bin Abi Sa'sa'ah. Dalam hadis ada sebut tentang kelebihan saqah ini. Wa in kana fi saqati kana fi saqah. Jika dia ditugaskan di belakang, dia tak ada masalah, dia boleh duduk di belakang. Wa in kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau ditugaskan untuk dia berjaga malam, dia boleh berjaga malam, tak ada masalah. Jadi ini orang panggil tentera senyap, tentera diam, tapi besar pahalanya dan banyak kemenangan datang daripada keikhlasan mereka. Wasara sallallahu alaihi wasallam falamma qaruba min as-safra'i ba'atha ila badrin rajulaini yatahassasani akhbar al-'id. Jadi berjalanlah Nabi SAW. Sehinggalah sampai kepada Safra. Satu tempat namanya Safra. Safra Wadin bil Madinah. Satu lembah masih lagi dikira kawasan Madinah. Yalah, Madinah dengan Mekah lah. Maksud Mekah jauh sangat. Situ kawasan dia lagi lah. Jauh jugalah. Hari ini Badar lebih kurang 200 km juga. 100 lebih. Ba'asa ila badrin rajulaini yatahassasani akhbar al-'id. Jadi Nabi hantar ke Badar 2 lelaki mencari berita tentang rombongan dagang tadi. Wa amma Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu. Abu Sufyan tidak bodohlah. Dia bersiap dan dia dah dapat berita bahawa Nabi dah keluar dan mencarinya. Fastajara Damdama bin Amr bin Al-Ghifari ila Makkah. Jadi dia telah upah seorang daripada Bani Ghifar. Ini satu kabilah Arab yang duduk di antara Mekah Madinah. Dia telah hantar Damdam mustasrikhan li Quraisyin bin Nafiri ila Irihim. Minta pertolongan segera
Quraisy keluar dengan nafir. Jadi Abu Sufyan keluar dengan air. Air ialah pasukan, ni nama gelaran rombongan. Ya. Di padang pasir ada air, ada nafir. Air ialah pasukan dagang. Nafir ialah pasukan perang. Di Quraisyin bin nafiri ila airi. Bawa satu pasukan perang membantu pasukan dagang. Liyamna'uhu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tujuannya menjaga pasukan dagang daripada diganggu oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Wa balagha as-sarikhu ahla Makkah. Jadi bantuan pertolongan segera ini, permintaan teriakan untuk minta bantuan ini sampai kepada penduduk Mekah. Fanahadu musri'in. Mereka bangkit dengan cepatnya. Wa aw'abu fil khuruj. Mereka bersiap untuk keluar. Ya. Aw'abu, tengok tu. Kharaju kulluhum. Keluar semua sekali. Aw'abu, isti'ab. Semua sekali. Pasukan, jangan ketinggalan. Walam yatakhallaf min ashrafihim ahadun siwa Abi Lahab. Semua keluar belakang. Yang tertinggal seorang je, Abu Lahab, di kalangan penghulu. Wa hashadu mimman hawlahum min qabailil Arabi. Bahkan mereka jemput kabilah-kabilah Arab lain keluar. Wa kharaju min diyarihim. Keluar daripada perkampungan mereka. Quran menyebut bataran. Alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah. Kamu tak tengok tu? Mereka yang keluar daripada kampungan mereka, kesombongan, menunjuk-nunjuk kekuatan kepada manusia, menghalang orang, gembira mereka menghalang orang daripada jalan Allah. Wa aqbalu fi tajammulin wa hanaqin azim. Jadi mereka tiba dengan penuh dendam, penuh kesombongan untuk berhadapan dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Fajama'ahumullahu ala ghairi mi'ad. Jadi inilah sebenarnya Allah di sebalik segala kejadian ini. Dia yang menentukan bahawa mereka bertemu tanpa berjanji. Tak ada appointment apa-apa, tetapi inilah ketentuan dan takdir Allah. Lima arada fi zalika minal hikmah, apa yang Tuhan mahu di sebaliknya daripada kebijaksanaannya. Kama qala ta'ala walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kalau kamu berjanji, mungkin kamu mungkir janji ataupun kamu tidak bertemu tembung dalam pertemuan, tetapi demikianlah Allah menentukan urusan sesuatu yang telah ditentukan. Jadi Allah mahu memberi hukuman yang berat kepada Quraisy di atas dosa-dosa mereka selama ini dan mahu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruj Quraisy istashara ashabah. Apabila berita keluarnya Quraisy dengan nafir, pasukan perang yang terlalu besar ini, Nabi minta pandangan sahabat-sahabat. Fatakallama katsirun minal muhajirin fa ahsan. Ramai yang bercakap di kalangan muhajirin dan mereka bercakap baik. Maksudnya mereka menyokong Nabi SAW tetap pendirian. Walaupun dalam keadaan yang sangat berisiko tinggi. Summa istasharahum wa huwa yuridu ma yaqulul ansar. Kemudian Nabi minta pandangan lagi. Seolah-olah Nabi minta Ansar kenapa tak bercakap. Fabadara Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Lalu penghulu mereka Sa'ad bin Mu'adz bercakap. Ini cakapan yang dicatatkan. Kerana benarnya dan kerana beraninya. Dia kata, Ya Rasulullah, ka'annaka tu'arridu bina. Dia kata, wahai Rasulullah, seperti engkau sindir kita. Kerana kita tak bercakap. Sebenarnya kita dah bersama dengan muhajirin tadi. Cukuplah mereka mewakili kami.
Wallahi ya Rasulullah, law ista'radta bina hadzal bahra la khudna ma'ak. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau engkau bentangkan kepada kami laut ini supaya kami rentasi, kami akan masuk laut. Dia kata, tepi laut masuk. Padahal tak jauh daripada laut. Fasir bina ya Rasulullah. Teruskan perjalanan engkau. Bawa kami wahai Rasulullah ke mana saja. Ala barakatillah. Di atas keberkatan Tuhan jua. Fasurra sallallahu alaihi wasallam bidalik. Nabi sangat gembira dengan ucapan Sa'ad bin Mu'az. Wa qala siru wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatain. Berjalanlah dan bergembiralah kerana Allah telah janjikan aku salah satu di antara dua pasukan ini. Kita tak tahu pasukan mana yang bakal kita perolehi pada hari ini. Dan kedua-duanya menang. Sama ada pasukan Air Abi Sufyan ataupun pasukan Nafir Abi Jahal. Thumma rahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nazala qariban min Badrin. Kemudian Nabi meneruskan perjalanannya sehinggalah tiba dekat dengan Badar. Warakiba ma'a rajulin min ashabihi mustakhbiran. Nabi SAW sendiri menunggang bersama dengan seorang sahabatnya mencari berita. Nabi sendiri cari berita, summa sarah, kemudian dia balik. Falamma amsa, bila waktu petang, ba'asa Aliyan wa Sa'dan wa Zubaira ila ma'i Badrin. Nabi hantar Ali, Sa'ad, Az-Zubair ke perlembahan Badar, yaltamisunal khabar, mencari-cari berita. Faqadimu bi'abdaini li Quraisy. Mereka datang dapat menangkap dua hamba Quraisy. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli, dan Nabi berdiri sembahyang. Fasa'alahu ma ashabuhu liman antuma. Lalu sahabat-sahabat bertanya, bersoal jawab dengan sahabat dahulu kerana Nabi sedang sembahyang. Nabi tanya, liman antuma, kamu berdua ini milik siapa? Ini ditangkap oleh Ali, Sa'ad dan Az-Zubair. Dia kata, nahnu suqatun li Quraisy. Kami ini adalah hamba Quraisy, ditugaskan untuk cari minuman untuk Quraisy. Pasukan kami dah tiba. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi qala lahumā akhbirani aina Quraisy. Selepas Nabi sembahyang, Nabi tanya, akhbirani aina Quraisy. Wahai kamu berdua, tolong beritahu aku di mana Quraisy. Qala wara'a hadzal kasib. Dia kata di belakang bukit ini, atau di belakang kawasan ini. Qala kamil qaum. Dia kata berapa orang dalam kumpulan ini? Qala la ilma lana. Dia kata aku tak tahu, aku hamba kerja je, tak tahu berapa. Bukan aku tengok fail berapa bilangan, bukan kerani. Faqala kam yanharuna kulla yaumin. Tengok ni bijak Nabi SAW. Dia kata setiap hari berapa ekor unta disembelih sebagai makanan mereka. Faqala yauman ashran wa yauman tis'ah. Dia kata kadang-kadang 10, kadang-kadang 9 ekor. Faqala al-qawmu ma baina tis'i mi'atin ilal alf. Tengok, Nabi boleh baca terus. Nabi paling memperang. Nabi ialah al-qa'id, pemimpin perang. Nabi kata kalau begitu, kumpulan mereka ini 900 hingga 1000. Wa amma Abu Sufyan faqad adala bil 'iri ila tariqis sahili. Abu Sufyan walaupun dia minta bantuan, tapi dia sendiri tu bijak. Dia tak layan dah bantuan sampai ke tak sampai, tapi dia sendiri telah bertindak melepaskan pasukan dagangnya. Dia telah pilih jalan pantai. Fanaja, dan dia selamat. Wa ba'asa ila Quraisyin yu'limuhum annahu qad najah.
Bahkan dia telah hantar utusan beritahu Quraisy yang berhimpun sana, berhimpun di Badar, beritahu bahawa dia telah selamat, wahwa wal'ir, dia dan pasukan dagangnya dah selamat, wa ya'muruhum an yarji'u. Tengok ni, ini pandangan betul Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, aku dah selamat, baliklah, tak payahlah ganggu Muhammad tu. Wa balagha zalika Quraisyan fa aba zalika Abu Jahl. Berita tu pun sampai kepada Quraisy di Badar, tetapi Abu Jahal tetap dengan kesombongannya. Wa qala wallahi la narji'u hatta narida ma'a badrin wa nuqimu alaihi salasan wa nashrabul khamra wa tudraba ala ru'usina al-qiyan fatahabana al-arabu abada. Dia kata kita duduk dulu di perlembahan Badar 3 hari, 3 malam. Minum arak. Dan penari-penari, penyanyi-penyanyi pukul gendang dan nyanyian mereka. Orang Arab takut kepada kita selama-lamanya. Tunjuk kekuatan kita kepada bangsa-bangsa Arab. Fabadara sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ila ma'i badrin. Jadi Nabi SAW menuju kepada Quraisy. Sehinggalah perlembahan Badar. Wa nazala ala adna ma'in hunak. Dia singgah di kawasan perairan yang paling hampir. Faqala lahu Al-Hubabu benu Amrin. Tiba-tiba ada seorang Ansar, penduduk asal Madinah. Dia tegur Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadzal manzilul ladzi nazaltahu amarakallahu bihi au manzilun nazaltahu lil harbi wal makidah. Dia kata, persinggahan engkau ini, wahai Rasulullah, adakah Allah yang perintahkan supaya duduk di sini? Maknanya aku tak boleh bincanglah. Ataupun memang satu kedudukan yang engkau tempatkan di sini hanyalah kerana peperangan dan strategi. Ini pandangan engkau ataupun wahyu. Faqala bal manzilun nazaltuhu lil harbi wal makidah. Bahkan ini satu penempatan yang aku tempatkan di sini kerana perang dan rancangan untuk menewaskan musuh. Faqala laisa haza bimanzil. Lalu Hubab ini berkata, kalau begitu, ini bukan persinggahan yang baik. Fanhab bina hatta na'tiya adna ma'in min miyahil qawmi fananzilahu. Dia kata, aku orang sini, aku tahulah. Bangun, kita pergi ke dekat air yang paling dekat lagi. Ada dekat lagi. Air banyak. Perlembahan banyak. Dan perigi-perigi ada. Kita pergi yang paling hampir dengan Quraisy. Quraisy pun tak apa tahu sangat. Ni kawasan aku, dia kata. Aku lebih tahu kawasan ni. Wa nughawwiru ma wara'ana minal fuluk. Jadi kita ambil yang depan sekali, maka air belakang tu semua milik kita. Thumma nabni alaihi haddan fanamla'uhu. Kita buat satu takungan, kita penuhkan air untuk kita. Fanashrabu wala yashrabu. Kita dapat air, mereka tak ada air di sini. Ini kawasan yang payah air. Jadi kita, siapa yang kuasai air, dia akan kuasai tempat. Jadi kita yang kuasai air. Ini kemenangan pertama Islam. Fastahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dzalik. Nabi pandang baik. Ini Nabi kita SAW. Walaupun dia Nabi, walaupun dia diwahyukan, tapi dia menunjukkan teladan yang terbaik dalam kepimpinan, iaitulah menerima pandangan ahli dan sentiasa bermesyuarat, sentiasa terbuka untuk menerima pandangan. Wa buniyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arishun yakunu fiha. Jadi dibina untuk Nabi SAW satu arish. Arish ni khemah besar untuk ketua. Dan Nabi terima. Nabi tak ada masalah orang buat khemah untuk dia. Memuliakan dia, menjaga dia sebagai kepimpinan. Walaupun Nabi rendah diri, tapi Nabi terima. Wa masya sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'il ma'rakah. Jadi Nabi berjalan ke tempat
medan tempur. Wa ja'ala yurihim masari'al ru'usil qaumi wahidan wahida. Ini satu keajaiban. Mendahului masa. Esok berperang, tapi Nabi dah beritahu masari'al ru'usil qaum. Nabi dah tunjuk tempat mana akan rebah dan tempat terbunuhnya kepala-kepala Quraisy ini. Nabi tunjuk di sini Abu Jahal akan mati, di sini si fulan akan mati, di sini si fulan akan mati. Itu berita gembira, teguhan, sikap menyebabkan sahabat yakin sangat bahawa esok adalah menang dan esok adalah masari'ul qaum, adalah bergelimpangannya mangsa-mangsa dan bangkai-bangkai Quraisy di medan Badar. Yaqulu hadza masra'u fulanin ghadan. Tengok Nabi tunjuk ini tempat jatuh si fulan esok insya-Allah. Wa hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan. Nabi tunjuk satu persatu. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Qala Abdullah bin Mas'ud, "Wallazi ba'athahu bil haqq ma akhta'a wahidun mawdi'ahu alladhi asyara ilaihi Rasul." Abdullah bin Mas'ud yang terlibat dalam perang Badar, bahkan dialah yang dicatat sebagai pembunuh terakhir kepada Abu Jahal. Dia kata tidak silap sedikit daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW keesokan hari. Wabata Rasulullah SAW tilka al-lailah yusalli ila jizmi syajaratin hunak. Nabi bermalam di sana dan Nabi sembahyang tak berhenti-berhenti. Sembahyang di satu pangkal pokok. Wa kanat lailatul Jum'ah as-sabi'a asyarata min Ramadan. Kebetulan malam itu malam Jumaat 17 Ramadan. Falamma asbah wa aqbalat Quraisyun fi kataibiha. Berpagian Quraisy datang dengan pasukan perangnya. Nabi apa kata? Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat fi fakhriha wa khuyalaiha tuhadduka wa tuhaddu rasuluk. Nabi kata, ya Allah, inilah Quraisy datang dengan kesombongan, datang dengan keegoan, ingin mencabarmu, ingin menentangmu, ingin menentang Rasul. Comel doa Nabi SAW. Syarat jelas. Maksudnya fansurna, maka berilah bantuan kepada kami. Dan mustahil mereka dapat mencabar Allah dan mencabar Rasulnya. Warama Hakim bin Huzam wa Utbah ibn Rabi'ah an yarji'a bi Quraisyin wa la yakunu qitalun fa aba zalika Abu Jahal. Tengok tu. Ada di kalangan Quraisy yang rasa tak sedar hati ni. Hakim bin Huzam ini akhirnya masuk Islam. Utbah bin Rabi'ah, dua orang ini cadang supaya baliklah. Tak payah peranglah dia kata. Tapi Abu Jahal degil. Dia tak sedar itu adalah hari matinya. Wa'addala Rasulullah SAW sufuf. Nabi perbetulkan pembarisan. Thumma raja'a ila al-arish huwa wa Abu Bakrin wahdahu. Kemudian dia dan Abu Bakar saja pulang ke khemah. Wa qama Sa'd bin Mu'adz wa qaumun min al-ansar ala babil arish yahmuna Rasulullah SAW. Sa'd bin Abi Mu'adz dan beberapa orang Ansar duduk di pintu khemah menjaga Nabi SAW. Wa kharaja Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utbah salasatuhum jami'an yatlubuna al-biras. Cara berperang orang dulu. Orang dulu sebelum berperang dia ada biras. Biras maksudnya pementasan. Seorang lawan seorang dulu. Kemudian yang kedua lawan yang kedua. Yang ketiga lawan yang ketiga. Sebelum peperangan besar. Memang mencabarlah. Jadi Quraisy diwakili oleh 3 orang. Utbah, Syaibah, kedua-duanya anak Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Fa kharaja ilaihi minal muslimina salasatu minal ansar. 3 orang di kalangan muslimin keluar. Semuanya Ansar. Auf dan Muawwiz. Auf dan Muawwiz ibn Afra. Ini anak Afra. Kita tahu 2 orang ni ialah akhirnya membunuh Abu Jahal. Tapi akhir sekalinya mayat Abu Jahal ataupun
pakai Abu Jahal, dibunuh oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wa Abdullah ibn Rawahah faqalu lahu man antum. Jadi tiga orang ni menyambut cabaran tiga orang Quraisy. Quraisy tanya, siapa kamu ni? Tak kenal. Faqalu minal ansar. Dia kata ansar semuanya. Faqalu akfa'un kiram wa innama nuridu bani ammin. Dia kata memang lawan cukup dah, lawan mulia, tetapi bukan kamu yang kami mahu. Kami mahu anak saudara kami. Ini peperangan Badar. Memang peperangan Badar ni peperangan anak beranak sebenarnya. Dalam Quran sebut tentang sifat orang yang beriman. Tidak kisah siapakah yang menentang mereka. Wa in kanu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Walaupun bapa mereka sanggup lawan. Walaupun anak-anak mereka sendiri, walaupun kaum keluarga terdekat, mereka sanggup menghadapi. Ini ayat turun sempena memuliakan semangat para sahabat dalam perang Badar. Fabaraza lahum Aliyun wa Abidah wa Hamzah. Jadi tiga orang Ansar ini berundur. Yang kedepannya ialah yang dicabak oleh Quraisy. Quraisy mahu anak beranak. Jadi keluar Ali, Abidah, Ubaidah dan juga Hamzah. Faqatala Aliyun al-Walid. Jadi Ali boleh bunuh al-Walid. Wa qatala Hamzah Utbah. Wa qila Syaibah. Wa ikhtalafa Ubaidah wa Qirnah bi tarbataini fa ajhada kullu minhuma sahibahu faqarra Hamzah wa Ali alaihi fatammama alaihi. Adapun Ubaidah dan rakannya tu masih lagi bertempur, lalu Hamzah dan Ali cepat masuk dan bunuh kawan Quraisy itu. Fatammama alaihi, melengkapkan pembunuhan. Wahtamala Abidah. Abidah cedera. Waqad quti'at rijluh, kakinya patah. Falam yazal tamsa. Demikianlah dia tercedera hatta mata bis Safra, sehinggalah dia mati di satu tempat namanya Safra, rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Summa hamiyal watis, kemudian berlakulah peperangan besar. Wastaddal qital wa nazala an-nasru, turunnya pertolongan. Washtahada Rasulullah SAW fi doa, Nabi sendiri memperbanyakkan doa. Wa batahla ibtihalan syadida, Nabi minta daripada Tuhan sungguh-sungguh. Hatta ja'ala rida'uhu yasqutu an mankibai, sehingga kain di atas belakangnya, bahunya jatuh kerana tingginya tangan yang diangkat oleh Nabi SAW. Wa ja'ala Abu Bakrin yuslihuhu alaihi, Abu Bakar perbetulkan, letakkan balik. Wa yaqulu ya Rasulullah ba'da munashadatika rabbak fa innahu munjizun laka ma wa'adak. Dia kata, wahai Rasulullah, cukuplah minta daripada Tuhan. Dia kesian tengok Nabi bersungguh. Tuhan telah melaksanakan apa yang dia janjikan kepada engkau. Wa Rasulullah SAW yaqul, sedang Nabi SAW bersabda, Allahumma intahlik hadhil isabatu la tu'badu fil ard. Ya Allah, jika dicatatkan kemusnahan kepada pasukan kecil ini, pada pasukan perang Nabi SAW, engkau tidak disembah lagi di muka bumi ini. Jadi Nabi minta supaya pasukannya tidak hancur. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka Tuhan menyambut doa Nabi SAW. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan langit daripada Tuhan kamu, kemenangan, lalu Tuhan menyambut permohonan kamu bahawa aku membekalkan mereka, pasukan Islam, dengan 1000 malaikat yang akan turun. Summa awfa Rasulullah SAW irfa'ah summa raja'a ra'sah. Kemudian Nabi terlelap sekejap.
Kemudian Nabi bangkit, angkat kepalanya. Kemudian Nabi berkata, Abshir ya Aba Bakrin, hadha Jibrilu ala sanaya hunnaqa. Dia kata, gembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril datang membawa kemenangan, ya, memberi kemenangan. Dia telah berada di celah-celah itu. Wa kana asy-syaitanu qad tabada li Quraisy fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum za'ima Midlij fa ajarahum wa zayyana lahum adh-dhahaba ala ma hum fihi wa dhalika annahum khashaw bani Mudlij an yukhallifuhum fi ahalihim wa amwalihim fa dhalika qawluhu ta'ala wa iz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la ta'lam. Itu di pihak kaum muslimin yang mendapat janji betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Quraisy apa kisahnya? Quraisy mendapat janji tipu syaitan. Kisahnya syaitan datang memberi semangat kepada tentera Quraisy dengan berupa Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik yang kita tahu iaitulah penduduk di situlah, kabilah paling besar di situ, Bani Mudlij. Quraisy memang takut kalau Bani Mudlij terlibat dalam perang ini, berpihak kepada Nabi SAW. Suraqah tak terlibatlah. Tapi syaitan sengaja datang berupa dengan rupa Suraqah untuk beri semangat kepada Quraisy bahawa mereka akan bersama dengan Quraisy. Wa iz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Ingatlah ketika syaitan menghias amalan mereka yang buruk, kelemahan mereka dan tewasnya mereka pada hari itu, tetapi syaitan memperhiaskan bahawa mereka kuat, betul. Wa qala la ghaliba lakumul yawm. Dia datang dalam bentuk Suraqah bin Malik. Dia kata tiada yang boleh menewaskan kamu pada hari ini minan nas, daripada manusia, daripada Muhammad dan kawannya. Wa inni jarul lakum. Aku syaitan dalam rupa Suraqah, dia kata akan menaungi kamu, akan bersama dengan kamu. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibai. Tapi bila bertembung dua pihak, syaitan awal-awal lagi lari. Ini tipu janji syaitan. Wa qala inni bari'um minkum. Aku berlepas diri daripada kamu. Inni ara ma la taraun. Aku sedang melihat perkara yang kamu tidak lihat, iaitulah malaikat. Wa dzalika annahu ra'al malaikata hina nazalat lil qital. Ketika turun berperang, dia nampak malaikat. Wa ra'a ma la qibala lahu bi. Dia melihat satu pasukan yang tidak dapat ditewaskan sekali-kali. Wa qatalatil malaikatu kama amarah Allah. Jadi malaikat betul-betul bertempur dalam perang Badar ini. Wa kana rajulu minal muslimina yatlubu kirnah fa idza bihi qad saqata amamah. Sehingga seseorang daripada kaum muslim sedang bertempur, ingin mengalahkan lawannya. Tiba-tiba tak sempat dia bunuh, kawan tu dah tercabut kepala. Maksudnya bukan dia yang bunuh, malaikat yang bunuh. Bahkan dalam Quran pun menyebut, dikenali di antara musuh yang dibunuh oleh malaikat dan musuh yang dibunuh oleh manusia biasa, oleh para sahabat. Yang dibunuh oleh malaikat comel je, dikerak kepala bersih. Wa manahal Allahul muslimina aktafal musyrikin fakana awwalu man farra minhum Khalid bin al-A'lam fa udrika fa usira. Wa tabi'ahumul muslimuna fi asarihim yaqtuluna wa yasirun. Jadi Allah kurniakan pada hari itu tawanan-tawanan musyrikin. Antara yang pertamanya Khalid bin A'lam, dia lari, lalu dikejar, lalu ditawan. Dan orang Islam kejar orang lain lagi, yaqtulun, ada yang sempat dibunuh, ada yang sempat ditawan. Faqutilu minhum sab'ina wa asaru sab'in. Wa akhadhu ghanaimahum. Jadi mereka boleh bunuh 70 orang, mereka menawan 70 orang, dan
diambil rampasan perang mereka. Fakana min jumlati man qutila minal musyrikina mimman samma Rasulullah sallallahu mawdi'ahu bil ams. Jadi antara yang dibunuh pada hari itu ialah mereka yang diberi nama oleh Nabi semalam, Abu Jahlin wa huwa Abul Hakam Amr bin Hisham la'anahullah, qatalahu Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh wa Muawiz ibn Afra, wa tamama alaihi Abdullah bin Mas'ud. Tengok gubuk siapakah pembunuh Abu Jahal, dimulakan oleh Mu'adz, kemudian diteruskan oleh Muawiz, tapi tak mati lagi. Tengok payah mati orang tua ni. Akhirnya dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud ketika meninjau bangkai-bangkai Quraisy. Didapati bahawa Abu Jahal belum mati lagi, masih nyawa-nyawa ikan. Lalu dia potong kepala dan dibawa kepala itu berjumpa Nabi SAW. Maka dah dialah yang pembunuh terakhir, mendapat kelebihan membunuh Fir'aun umat Muhammad SAW. Wa Utbah ibn Syaibah dibunuh. Al-Walid, Umayyah, fa'amara bihim Rasulullah SAW fasuhibu ilal qalib. Nabi perintahkan supaya mereka ini semuanya dicampak ke dalam qalib. Tengok orang tak panggil kubur, ni hina qalib, dalam longkang, dalam lubang. Summa waqafa alaihim laylan fabakkatahum wa qarra'ahum. Kemudian Nabi berdiri di hadapan, di dalam lubang kubur mereka ini. Nabi menghina mereka, Nabi mencerca mereka. Jadi Nabi talqinkan mereka dengan sebut talqin. Nabi kata bi'sa al-ashiratu ashiratin Nabi SAW kuntum li nabiyikum. Seburuk-buruk kaum keluarga Nabi, kamulah kepada Nabi kamu. Dia kata kalau adalah anak beranak Nabi yang buruk, yang jahat, maka kamulah seburuk-buruk kaum kerabat Nabi SAW. Kazzabtumuni wa saddaqani an-nas. Bagaimana kamu boleh kata aku bohong, sedangkan orang lain yang bukan anak beranak aku kata aku benar. Wa khazaltumuni wa nasarani an-nas. Kamu yang mengalahkan aku, sedangkan orang lain membantu aku. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas. Kamu yang menghalau aku, orang lain yang memberi lindungan kepada aku. Summa aqama Rasulullah sallallahu bil arsah salasan. Kemudian Nabi bermukim di situ. Ini adat peperangan awal dulu, menang kalah pun dia akan duduk dulu di situ. Menang untuk melihat kemenangan yang sempurna. Summa irtahala bil asara wal ghanaim. Kemudian Nabi bawa balik tawanan perang dan ghanimah. Waqad ja'ala 'alaiha Abdullah ibn Ka'b ibn Amr an-Najjari. Yang jaga semua tawanan, yang jaga semua harta rampasan perang ini seorang sahabat namanya Abdullah bin Ka'b. Wa anzala Allahu fi ghazwati Badrin surah Al-Anfal. Satu surah sempurna, panjang. Sempurna Badar, iaitulah surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istashara ashabahu fil asara. Kemudian Nabi SAW minta pandangan sahabat-sahabat tentang tawanan. Inilah tawanan perang yang besar. Macam mana nak buat? Belum ada kata putus. Madza yasna'u bihim? Madza yusna'u bihim? Apa yang patut dilakukan? Fa asyara Umar bin Khattab bi an yuqtalu. Umar datang dengan pandangan bahawa mereka semua disembelih, dibunuh. Wa asyara Abu Bakrin radhiyallahu anhu bil fida. Abu Bakar kata kita minta tebusan. Sebab asalnya kita nak dapat harta. Ghanimah dah ada tapi kita nak lagi. Jadi Quraisy boleh bawa datang harta, kita bebaskan. Wa hawa Rasulullah SAW ma qala Abu Bakrin. Nabi lebih selesa, cenderung kepada pandangan Abu Bakar. Fahallala lahum zalik, dan itulah diputuskan. Wa ataballahu subhanahu wa ta'ala ba'dal mu'atabah. Tiba-tiba datang Quran menegur. Walaupun akhirnya kembali juga kepada pandangan Abu Bakar.
Di peringkat awal ini ditegur. Takut bimbang ada niat dunia. Maka nabi nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Tak patut Nabi ada tawanan yang diminta tebusan sehinggalah dia menang di atas muka bumi berperang. Turiduna aradad dunya, kamu mahu mata benda dunia, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah mahukan akhirat. Wallahu azizun hakim, Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Faja'ala Rasulullah SAW fida'ahum arba'ami'ah. Jadi setiap tawanan ini akhirnya Nabi SAW minta supaya ditebus. Setiap orang 400. Faraja'a Rasulullah SAW ila Madinah muzaffaran mansura. Jadi Nabi SAW pulang ke Madinah muzaffaran, menang, mansuran, berjaya. Qad a'lallahu kalimatah, Tuhan telah muliakan seruannya, wa makkana lahu, dan Tuhan telah beri keteguhan kepada kuasanya, wa azza nasrahu, memuliakan kemenangannya. Fa aslama hina idzin basharun katsirun min ahli Madinah. Jadi ramai yang masuk Islam. Sama ada masuk Islam secara jujur ataupun secara nifaq. Summa dakhala Abdullah ibn Ubay wa jama'atuhu minal mukhrikin fi din taqiyatan. Ada juga yang masuk Islam kerana bermuka-muka untuk dapat ghanimah dan kuasa. Seperti Abdullah bin Ubay dan kumpulannya di kalangan munafikin. Jadi munafikin, kisah mereka ialah selepas perang Badar. Sikit lagi kita baca ya. Iddatu ahli badrin. Jadi berapa bilangan ahli Badar? Kerana mereka ada kemuliaan itu sendiri. Jumlatu man hadara badran minal muslimina salasatu mi'atin wa bid'ata asyara rajulah. Jadi yang sertai perang Badar ialah 311. Minal muhajirin sittatun wa samanuna rajulan. Muhajirin ada 80 orang lebih, 86. Wa minal aus ahadun wa sittuna rajulan. Aus ada 61. Wa minal khazraji mi'atun wa sab'una rajulan. Khazraj paling ramai, iaitulah 170 orang. Wa ammal musyrikuna fa kanat iddatuhum kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bilangan kaum musyrikin sebagaimana Nabi sebut, 900 hingga 1000. Wa qutila minal muslimina yawma idzin 14 rajulan. Yang mati di kalangan kaum muslimin hanya 14. Sittatu minal muhajirin wa sittatu minal khazraj wa sinatani minal aus. 6 muhajirin, 6 khazraj, 2 aus. Wa qutila minal musyrikina sab'una. Musyrikin yang terbunuh 70. Wa usira minhum mislu dzalika aidan. Ditawan 70 juga. Wa faragha Rasulullah sallallahu min sya'ni Badrin wal asra fi Syawal. Nabi selesaikan urusan Badar dan tawanannya di bulan Syawal. Jadi beraya Nabi SAW dengan puasa yang pertama itu dengan kemenangan Badar. Saya rasa sekadar itulah apa yang kesempatan untuk kita baca di pagi ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.